Media Dr. Pak Khairuddin, Dr. Sri Niza yang saya hormati, dan bersama saya juga YB Canglikan dan pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, ada UMNO, MCA Gerakan, MIC juga. Saya ingin katakan saya gembira kerana ada semua sudi hadir, dan kepada rakan-rakan lain terima kasihlah kerana sudi hadir untuk debat ini. Ingin saya jelaskan di sini untuk isu pertama, Nik Aziz rasuah mengaku hak dan YB Ngakoming. Ini pisau.net yang mengeluarkan fitnah itu, kemudian Pusra mengaku fakta yang dibentangkan itu tak benar. Jadi dia sudah mengaku dia fitnah. Tapi yang malangnya, UMNO Barisan Nasional ni yang fitnah saya menggunakan artikel dalam pisau.net ini sampai hari ini belum mengaku lagi. Jadi apa yang saya nyatakan di sini bukan sahaja saya yang nyatakan, Tok Guru Nik Aziz pun telah aku menjelaskan melalui sidang media dan juga melalui media yang menanyanya mengenai projek ini. Secara ringkas kerana tuntutan masa, ingin saya nyatakan bahawa tanah ini telah diluluskan oleh Kerajaan Kelantan kepada Yayasan Islam Kelantan tahun 2000. Ini satu cara di mana Kerajaan Kelantan menjana kewangan untuk Yayasan Islam Kelantan untuk membiayai semua perbelanjaan sekolah-sekolah agama, tadika dan juga program-program pendidikan lain di bawah Yayasan Islam Kelantan. Dan sebenarnya tanah ini telah diluluskan kepada satu syarikat tahun 2004 untuk dimajukan dengan menanam pokok getah jenis pro balak. Tapi malangnya syarikat itu gagal. Tahun 2006 satu lagi syarikat namanya Upaya Padu Plantation Sdn Bhd telah ambil alih untuk usahakan penanaman pokok getah ini. Tapi malangnya gagal juga. Kemudian tahun 2012 syarikat ini kata nak jual. Jadi ada sekumpulan lebih kurang 100 orang bersama-sama ini, kita orang Manjung ni, kita saya anak penuri getah, dan ramai kita ni sudi untuk melabur supaya memastikan projek ini maju dan berjaya, dan kita pun melabur lah. Jadi bagi saya, menanam pokok getah nak majukan tanah itu halal, betul? Takkan penuri getah ni cari nafkah melalui penanaman getah itu tak halal. Jadi yang juga kita nak projek ini menjana wang untuk Yayasan Islam Kelantan untuk projek-projek pendidikan yang baik. Ia juga menjana memberi peluang pekerjaan kepada orang-orang Kelantan, dan juga getah yang akan bakal dikeluarkan ini perlu untuk tayar-tayar kereta kita. Kalau lain kali Malaysia tak ada tayar dan tak ada getah, nak beli dari luar negara mahal nanti, betul tak? Dan akhir sekali balak pokok ni mungkin dalam 20 tahun kita ada pokok getah yang boleh kita gunakan sebagai balak. Kalau tidak, lain kali nak bina rumah, nak bina buat perabot, mahal sangat kalau Malaysia tak ada pokok getah ini. Jadi bagi saya satu dari YB Ngakoming antara dua pelabur antara 100 orang ini. Jadi bagi saya ini satu saham yang kita beli, yang kita laburkan. Bagi saya ini tak ada kesalahan, betul tak? Betul. Orang ada tanya, mana kekayaan saya? Dari mana saya dapat wang ini? Saya sudah 26 tahun sebagai peluang, sudah mau bersarang lah. Tapi dan kalau kita ada wang, kita bawa wang kita, umur muda kita, tenaga kita untuk perjuangan yang baik, itu sebenarnya mesti disanjung, bukan dikritik seperti Barisan Nasional. Kita datang, kita jadi ahli politik, kita tak untung duit. Saya tak, satu sen pun tak dapat. Yang kita nak labur tenaga, usaha, bawa kewangan untuk perjuangan, sebenarnya itu memang satu yang mesti digalakkan, betul? Jadi bagi saya dan memandangkan pisau.net pun mengaku mereka salah, dan sekarang ini kita mau Amida
Zamri, Pekalang Hulu, adut Pekalang Hulu dan lain-lain adut yang fitnah kita dalam dewan, kata kita diberikan tanah kerana bersetuju Dato' Sri Nija jadi Menteri Besar, haraplah mereka bertaubatlah. Tapi kalau tak bertaubat, maksudnya orang yang membohong ni tak bertaubat, orang ini kita tak boleh percaya, betul tak? Kalau kita orang alim, kita orang beragama, kalau kita salah, kita mohon maaf lah. Tapi kalau tak nak bertaubat, orang ini kita jangan percaya. Kedua, kita pun tahu semasa pemilihan Dato' Sri Nija jadi Menteri Besar, ketiga-tiga parti ada, masa itu kita tak kenal lah antara satu dengan lain, dan tiga-tiga parti pun hendak calon mereka menjadi Menteri Besar. PAS mengemukakan nama Dato' Sri Nija, BAP mengemukakan nama saya, dan PKR mengemukakan nama yang kata itu Jamaluddin jadi Menteri Besar. Jadi pemilihan Menteri Besar dibuat oleh siapa? Tuanku Sultan, betul tak? Ini UMNO ni, dia kata dia hormati Sultan, tapi hina dia. Dia kata Dato' Sri Nija jadi Menteri Besar kerana Tok Nurul Aziz rasuah saya. Tuanku Sultan lah yang tahu, hakikatnya dia yang pilih. Jadi UMNO ni dia kata dia sanjung tinggi Sultan ini semua fitnah lah. Dia cakap bohong saja. Dia kata Dato' Sri Nija derhaka lah, macam-macam, tapi hati mereka yang derhaka. Jadi kita balik kepada tentang skandal-skandal tanah Dato' Sri Zamri, kerajaan Dato' Sri Zamri. Kita mau tahu, selepas rapasan kuasa, memang Dato' Sri Zamri tak sangka-sangka dia boleh jadi Menteri Besar dan kerajaan dia boleh berpanjangan sampai 4 tahun. Dia naik saja jadi kerajaan, dia dah rompak seluruh negeri Perak semula. Dia telah mengumumkan yang masa itu dia tak bijak lagi lah, dia tak selingkuh lagi. Dia nak luluskan, telah umumkan luluskan 35,000 ekar tanah biji timah kepada satu syarikat, Ramang Hydroelectric. Ini satu syarikat peribadi, semua nama dia lama, tapi kita tahu syarikat peribadi saja, ada berapa orang shareholder saja. 35,000 ekar tanah, tahu berapa besar? 100 km dengan 1 km lebah. Ipoh ni kalau 10 kali ganda pun tak sampai 35,000 ekar tanah. Dia nak cepat-cepat bagi. Dato' Sri Nija, saya, YB Komeng, pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat yang lain tengok perompak ini terus rompak harta rakyat ini. Kita setiap malam bertungkus lumus seluruh pelosok negeri Perak, kita pergi berceramah. Masih ingat? Akhirnya baru mereka kata pemberian ini ditarik balik. Kalau tidak, rakyat kerugian 35,000 ekar. 35,000 ekar ini nilainya ratusan juta kalau tidak menjangkaui 1 bilion. Sebab itu jangan nak percaya. Lepas itu dia senyap-senyap, dia bagi tanah. Semua tadi kita tunjukkan 68,503 ekar dalam masa 2,5 tahun saja, bukan 4 tahun. Masa itu kita tanya, tadi kita nampak semua soalan YB Komeng ditolak. Hanya ini saja dia jawab, tapi sebenarnya tak nak jawab. Kalau Dato' Sri Zamri tahu, dia pun nak menghalang jawapan itu diberikan. Tetapi pegawai kerajaan terlepas telah diberikan kepada kita. Kita dapat semua fakta-fakta itu. Mana 1 ekar tanah RM375 saja, boleh kan? Orang kampung nak 3 ekar tanah, 5 ekar tanah, 1 blok rumah, susah dapat, betul tak? Bagi dia, bagi saja Roli. Dan kita tahu lain-lain tanah yang harga tinggi. Barisan Nasional ni, dia ni grade. Dekat Pulau Pinang, Taman Manggis. Di Pulau Pinang 1,1 ekar saja. Jangan kata puluh-puluh ratusan ekar. 1,1 ekar saja. Yang amat berhormat Lim Guan Eng adakan satu tender terbuka. 1,1 ekar Taman Manggis. 1 kaki persegi, bukan ekar. 1 kaki persegi RM200 dia dapat. Oh, UMNO Barisan Nasional, mana boleh RM200 saja. 1,1 ekar ini sudah sampai 10 juta dapat.
Oh, dia bantah-bantah macam-macam cerita. Saya cabarlah, kalau Barisan Nasional memang tulus, Daftar Negeri Perak bantah Zamri ni. Berpuluh-puluh ribu ekar datang tanah diluluskan tanpa tender terbuka, betul tak? Jadi saya nak bagi tahu anda semua bahawa dalam Dewan Undangan Negeri, Zamri pernah ugut saya. Kalau saya, dia tahu yang dokumen-dokumen saya ni yang dapat ni, orang UMNO dan orang dalaman pegawai kerajaan yang bagi. Dia bagi orang yang bagi tahu, bagi saya dokumen ni, kata 75% daripada pegawai kerajaan sokong Pakatan Rakyat. Saya pun tak percaya itu ungkapan dia. Kita kalau bagi satu risalah, Abdullah Antong yang sekarang sudah jadi ahli PAS, masa dia tengok dia setiausaha Majlis Kerajaan Negeri, dia jadi setiausaha, dia tengok cara kita mentadbir negeri Perak dan cara UMNO dan Barisan Nasional mentadbir negeri Perak, kata langsung tak sama. Kita ni langsung tak minta mana-mana kau orang kawan-kawan kita, langsung tak ada, ikut peraturan saja. Dia kata UMNO, Barisan Nasional ni semua ikut mau. Dia punya kroni dia faham cepat-cepat mau lulus. Sebab itu masa dia keluar telah bersyarat, dia terus masuk PAS. Dia kata memang Pakatan Rakyat ini memang tulus, memang baik. Ini orang dalaman yang saksi. Orang puan-puan dan ayah sekali, saya nak katakan memang sekarang ini demokrasi sudah mati di negeri Perak. Jadi Menteri Besar mesti menjawab semua soalan, betul tak? Hari semua soalan kita tanya, selain daripada yang sudah dibongkarkan tadi, banyak lagi. Lagi 58 ekar tanah kepada JNS Holding dekat Lumut, tengah-tengah rumah YPP pun dia orang nak ambil untuk kawasan itu, tengah-tengah Lumut. Lagi Reality Assist 15 ekar tanah di Benduk, lagi 40 ekar tanah di Sri Iskandar kepada Toyo Chemicals. Semua ini kita nak tanya dia, dia tak nak jawab. Kemudian dia cabar, dia kata kalau saya bongkarkan ini semua, ini memang orang UMNO lah, dia akan bongkarkan senarai yang kita luluskan. Saya cabar dia, lulus, tunjuk kepada rakyat semua dokumen ada di tangan dia. Saya cabar, karena kita satu inci tanah pun tak dapat, satu pohon balak pun kita tak dapat. Isteri saya kata satu tahan pun tak dapat. Dan saya cabar dia, saya kata tunjuk kepada rakyat siapa kaca, siapa intam permata. Kata rakyat ke Barisan Nasional. Sebab itu saya mohon rakyat tahu nilai. Lepas kita sebenarnya mahu berlaku adil kepada dia, malam ini dia berucap juga, tapi dia dah datang. Jadi haraplah ada semua faham. Semua soalan yang kita tanya, dia kata tolak. Alasan dia, semua jawapan ini boleh dapat daripada buku rujukan biasa. Itu peraturan. Saya sudah beritahu sesiapa yang ada boleh dapat satu buku, bagi tahu senarai orang-orang yang menerima pemberian balak di negeri Perak, atau senarai mereka yang dapat tanah kurniaan oleh kerajaan negeri Perak. Saya kata saya sudi beli buku itu, RM10,000 pun saya sudi bayar. Tapi pun tak boleh dapat. Ini serah Tuhan bagi kita. Ini kerajaan ini korup sampai tak munasabah langsung, tak minda dia, tak berfikiran lagi lah minta. Ini dia orang kata sudah out of the mind. So haraplah kita dapat tahu keadaan sebenar. Terima kasih.